Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. فقال الله تعالى قوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطا مستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفحشاء والمنكر والطاعون والفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarram wal Muhtaram, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai syarah, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa madrasah, kepimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, pertama-tamanya wajib dan wajar puji syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas nikmat limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat sama-sama kita menyambung siri perkongsian hadis kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan dan manfaat yang banyak kepada kita insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kesihatan yang baik, jauh daripada sebarang penyakit, jauh daripada sebarang kemudaratan dan sebarang wabak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesembuhan bagi mereka yang diuji dengan sebarang penyakit dan kurniakan ganjaran dan perlindungan daripada sebarang musibah dan ganjarkan dengan pahala yang besar di atas kesabaran mereka insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pagi ini kita sambung hadis yang ke berapa? 55. 35. Oh, 38. Orang bakhil yang sebenar. Orang bakhil. Bakhil ni bahasa Arab. Bahasa Melayu, kedekut. Orang kedekut. Cuma dalam istilah bahasa Melayu, kalau kita sebut orang terkedekut, okey sikit bunyi kedekut. Tapi kalau kata bakhil, oh tu jahat sangat punya kedekut tu. Jahat sangat kedekut ni. Jadi dalam hadis hari ni kita nak cerita tentang siapa ni orang kedekut yang sebenar. Yang kita faham hari ni kedekut bila mana orang rasa lokek, rasa berat nak keluar sesuatu harta. Yang kita faham bakhil ini duduk pada harta saja. Tapi hari ni dalam hadis ni dia cerita tentang orang bakhil yang sebenar. Siapa dia? An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-bakhilu alladhi man dhukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Artinya daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, orang yang bakhil ialah orang yang mendengar namaku. Orang yang bakhil ialah orang yang mendengar namaku disebut tetapi tidak berselawat ke atasku. Ini hadis popular kita dengar, biasa kita dengar tuan-tuan. Kata Nabi SAW, orang kedekut yang sebenar, bakhil yang sebenar, siapa? Bila mana dia mendengar orang menyebut, bukan kata dia sebut, dia mendengar orang menyebut nama Nabi SAW, tetapi dia tidak menyambut dengan selawat ke atas Nabi SAW. Ini orang kedekut yang benar-benar kedekut. Bila mana disebut nama Nabi SAW, maka kita disunatkan menyambut dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan selawat dalam bentuk apa pun. Yang penting as long namanya selawat. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi. Tak kira lah apa pun, dengar je nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dikehendaki menyambut dengan selawat kepada Nabi.
Beza nama Nabi Muhammad dengan nama Muhammad tu beza. Kita pun ramai yang nama Muhammad. Tapi orang sebut nama kita perlu selawat tak? Tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Hanya apabila disebut nama Rasulullah atau nama Nabi Muhammad ataupun merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, maka semua itu perlu diikuti dengan selawat kepada Nabi SAW. Ini salah satu daripada cabang ataupun tanda kita zahirkan ingatan dan cinta kita kepada Nabi. Kita nak bandingkan kecintaan kita dengan para sahabat, oh, tak terbandinglah tuan-tuan. Nak bandingkan pengorbanan yang kita berikan kepada Nabi dengan apa yang sahabat pernah korbankan kepada Nabi, tidak terbanding itu. Maka sedikit daripada amalan yang mungkin kita boleh buat, bila mana dengar nama Nabi, sambut dengan selawat. Dengar orang sebut nama Nabi, sambut dengan selawat. Walaupun bukan orang yang sebut, kita sebut. Maka ikuti dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun tak kira whatever selawat yang kita tahu, ikuti nama tersebut dengan selawat kepada Nabi SAW. Keterangan. Orang berkenaan disifatkan sebagai bakhil kerana menghalang dirinya sendiri daripada selawat Allah. Jika ia berselawat sekali, tu dia. Mengapa disebut orang ni kedekut? Kita dah tahu, kita dah baca 2 bulan lepas. 2 bulan lepas tak dapat hadir. 2 bulan lepas kita cerita. Dia kata apa? Siapa yang selawat kepada Nabi sekali, Allah Ta'ala berselawat kepada dia 10 kali. Jadi bila mana dia menghalang dirinya berselawat kepada Nabi setelah dia mendengar nama Nabi, dia menghalang selawat Allah ke atas dia. Orang ni kedekut betul. Sampai untuk diri sendiri pun kedekut. Dia ada tuan-tuan, dia kedekut ni macam-macam perangai. Orang macam pesing kedekut ni. Ada orang dia kedekut dengan keluarga. Kedekut betul. Kedekut betul. Dengan kawan-kawan, dia okey pula. Ada. Dengan kawan-kawan pergi kedai makan, nak makan apa, makanlah. Tak apa. Dia bayar. Semua dia bayar. Dengan orang bungkus-bungkus pun dia bayar juga. Tapi bila dengan keluarga, dia bagi datang kira-kira. Cari kedai yang murah-murah. Kalau boleh jenis seller je kedai mana. Ni ada kursi tak ada, ni kedai mahal katanya. Kedai-kedai yang ikon ni tak masuk. Bila time dengan keluarga, dia jadi kedekut begitu. Ada orang. Order sama je semua. Ayah order sekeping je. Kemudian seorang sekeping roti canai. Tak lebih, tak kurang. TO pun kosong, tak ada susu. Dengan keluarga, cukup kedekut. Dengan kawan-kawan, cukup baik. Kawan-kawan nak makan itik pun boleh. Kari kambing pun okey, no problem. Tapi ada orang lebih teruk lagi, dengan kawan pun kedekut, dengan keluarga pun kedekut. Ada. Kedekut. Tapi yang dicerita dalam hadis ni lebih kedekut untuk diri sendiri pun kedekut. Masya Allah. Untuk dapat selawat daripada Allah Ta'ala pun, dia kedekut. Maka kedekut yang sebenar orang begini, itu yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Sebahagian ulama mengatakan wajib sekali selawat pada setiap kali disebut nama Nabi SAW. Ada ulama kata apa? Setiap kali dengar nama Nabi dalam majlis ataupun di mana-mana dengar je nama Nabi, wajib selawat. Ada ulama sebut begitu. Maknanya kalau dalam majlis itu disebut 1000 kali nama Nabi, Nabi SAW, maka setiap kali disebut itu, maka 1000 kalilah selawat kepada Nabi. Itu satu pandangan ulama. Tapi dia kata, ada lagi pandangan lain disebut sini. Menurut pandangan yang lain, wajib sekali selawat dalam satu majlis yang disebut nama Nabi. Dalam satu majlis, contoh kita buat sambutan Maulidur Rasul, kita sebut. Dalam sambutan Maulidur Rasul tu banyak mana nama Nabi yang disebut? Banyak kali lah. Maka dia kata apa? Sekali selawat kepada Nabi dalam satu majlis itu sudah cukup, kata dia. Sekali itu wajib. Yang pertama tu wajib. Dengar je nama Nabi, yang pertama tu wajib. Manakala ketika disebut nama Nabi SAW pada kali yang lain dalam majlis itu, maka sunat selawat. Sunat sahaja kita selawat. Itu pandangan ulama. Satu ulama kata apa? Satu ulama kata, wajib setiap kali nama Nabi disebut, maka diikuti dengan selawat. Wajib, kata dia. Tak kira lah. Dalam satu majlis itu, 400 kali pun nama Nabi disebut, maka 400 kali dah selawat, kata dia. Tapi ada satu ulama kata, dalam satu majlis itu, bila mana kali pertama nama Nabi disebut, maka itu wajib selawat. Tapi kali-kali yang berikutnya, sunat selawat.
Ada dua pandangan. Tuan-tuan pegang pandangan yang mana? Kalau yang malah, pegang pandangan yang kedua. Kalau rajin, pegang pandangan yang pertama. Terpulang. Yang masalah, orang nak selawat ni kita tak mau gaduh lah. Tak mau gaduh lah. Yang masalah yang tak mau selawat langsung ni. Itu yang kita pelik tu, dengar nama Nabi. Sedangkan bagaimana kehidupan kita ini bergantungnya kita dengan doa-doa Nabi SAW. Apa satu hari yang kita buat, agak-agak tuan-tuan lah. Cuba kita tanya diri kita. Dalam satu hari, apa yang kita buat sebagai kita tanda zahir cinta kita kepada Nabi? Apa benda yang kita buat yang kita rasa Nabi berbangga dengan perbuatan itu? Cuba tuan-tuan tanya diri kita, hari ni apa benda yang aku buat, kalaulah amalan aku hari ni dibawa depan Nabi, amalan ni Nabi bangga dengan aku? Apa hari ni yang kita buat yang bila mana dibawa depan Nabi, Nabi kata ini satu pengorbanan untuk aku? Apa? Cuba tanya diri kita, apa yang kita buat? Hari ni dah masuk 7 jam dah daripada pukul 12 malam tadi. Rasanya tak ada lagi amalan yang Nabi nak bangga dengan kita kot. Kalau nak dibandingkan dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bagaimana mereka yang hidup sezaman dengan Nabi SAW membuktikan kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari sebagai contoh, seorang sahabat Nabi. Ketika mana tentera Islam ataupun orang Islam ketika itu dalam suasana perang Khandaq. Pernah dengar tak tuan-tuan perang Khandaq ni? Siapa yang pernah pergi ziarah Madinah, maka dia akan dibawa melawat ke masjid-masjid. Dan di antara masjid yang akan kita dibawa melawat, sama ada turun atau tidak, itu terpulang pada travel lah. Dipanggil Al-Masjid As-Sabah, Masjid 7. Ni tuan-tuan bisa dengar. Masjid 7 ni. Apa dia Masjid 7 ni tuan-tuan? Masjid 7 ni adalah pos-pos kawalan ketika mana proses penggalian parit dibuat sebelum menghadapi perang Ahzab ataupun perang Khandaq. Bila mana tentera Islam nak berdepan dengan tentera kafir daripada Mekah dengan jumlah yang ramai. Dengan kekuatan ketika itu agak getir. Dengan bilangan orang Islam yang agak tak ramai lagi. Tidak berapa ramai nak dibandingkan dengan orang kafir. Dengan keuangan yang agak terhad untuk berdepan dengan perang ketika itu. Maka cadangan daripada seorang sahabat supaya gali parit. Bila mana gali parit ni tuan-tuan, takdir Allah Ta'ala akhirnya berjumpa dengan seketul batu yang besar. Tengah-tengah gali parit ni, gali jumpa dengan seketul batu yang besar. Maka batu ni nak alih tak boleh. Panggil orang-orang muda-muda yang sadu-sadu ni tak boleh nak alih. Panggil lagi ramai-ramai lagi orang muda-muda yang gagah perkasa, sahabat-sahabat yang kuat-kuat ni. Cuba pecah pun tak boleh. Maka akhirnya mereka berjumpa dengan Nabi SAW. Pendek cerita lah, akhirnya Nabi yang datang ketika itu. Maka Nabi sendiri yang memecahkan batu itu. Walaupun Nabi lebih tua pada beberapa sahabat yang muda, tapi akhirnya Nabi yang memecahkan batu itu dengan 3 kali pukulan. Dan akhirnya batu itu hancur jadi debu. Apa yang kita nak cerita bukan nak cerita tentang batu itu. Cerita batu itu pun menarik sebenarnya. Tetapi nak ceritakan ketika mana Nabi nak memecahkan batu itu, seorang sahabat berdekatan dengan Nabi melihat. Bila mana Nabi angkat, dalam riwayat sebut macam cangkul, nak pecahkan batu itu, maka kelihatan di perut Nabi itu beberapa ketul-ketul batu. Sayyidina Jabir bin Abdullah nampak beberapa ketul batu yang terselak daripada baju Nabi SAW menunjukkan kelaparan Nabi ketika itu. Nabi bukan perangai dia bila lapar mengadu orang. Tak ada. Nabi tak cerita dengan siapa-siapa pun. Jabir bin Abdullah Al-Ansari, bila mana dia tengok keadaan itu, luluh hati tuan-tuan, luluh hati. Apa dia buat? Tak tunggu lama. Terus balik ke rumah. Jabir bin Abdullah ni bukan orang kaya, bukan orang senang, dia orang susah. Balik ke rumah, jumpa dengan isteri dia, tanya isteri dia, ada tak makanan-makanan yang boleh kita masak untuk diberikan kepada Nabi? Isteri dia pun cari-cari, jumpalah gandum sekitar lebih kurang 1 sok. Tak banyak mana gandum. Tak banyak mana. Maka
Dia tanya isteri dia, kalau kita masak ni ada lebih lagi tak lepas ni? Tak ada dah, ini je tinggal. Maka dia tanya isteri dia, macam mana nak buat ni? Kalau yang nak makan ni Rasulullah, biarlah kita lapar pun tak apa. Kerana kita nak jamu ni Nabi SAW. Dia tanya isteri dia lagi. Takkanlah kita nak makan roti saja, gandum saja. Dia katakan, isteri dia pun katakan, bang, kita ada kambing, baru nak bela kambing. Dia kata, kambing yang ada pun seekor. Kebetulan kambing tu masih lagi anak. Saat ketika mana nak dijamu Nabi itu, mereka baru saja ada seekor anak kambing. Yang kononnya harapannya nak bela kambing itu. Maka dia tanya isteri dia, macam mana nak buat, kambing ada seekor anak pula. Kita baru nak bela. Dia kata, tak apa. Kalau untuk Nabi, sembelihlah, makanlah. Biarlah kita susah lepas ni pun tak apa. Kerana yang kita nak jamu ni Nabi SAW. Begitulah tuan-tuan, akhirnya masak makan, dan ada cerita-cerita yang lebih panjang dalam peristiwa itu. Apa nak cerita tuan-tuan? Sahabat telah terbukti cinta mereka kepada Nabi bukan hanya dengan amalan selawat dan sebagainya. Ada pengorbanan besar yang mereka buat kepada Nabi. Kita nak berkorban apa untuk Nabi? Kita tidak ada pengorbanan yang kita boleh buat sebagaimana jalan-jalan sahabat. Oleh yang demikian, selawat ini di antara satu cara yang perlu kita buat sebagai tanda penzahiran kesayangan kita kepada Nabi SAW. Kalau itu pun kita tak boleh buat, apalah kita ni tuan-tuan? Nak sebut bahasa kasar lagi sebenarnya, tapi tak sampai hati pula. Apalah kita ni sebenarnya? Apalah kita ni? Sedangkan banyak mana kehidupan kita hari ini dengan berkat doa daripada Nabi SAW. Islam ni kita hari ni mulia kerana Islam. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab menyebut apa? Nahnu qaumun azzanallahu bil Islam. Kita ni satu bangsa, satu kaum yang dimuliakan oleh Allah kerana Islam. Mulia kita ini kerana Islam. Kalau tidak Islam, kita tidak mulia kita. Tapi kita telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Berapa ramai di antara kita yang berada dalam surau hari ini yang nak dapat Islam itu dengan cara yang susah? Mana ada? Kita hari ini dapat Islam dengan cara yang mudah. Lahir-lahirnya dah orang dah azan. Tak cukup dengan itu, kita nak dapat ilmu Islam bukan dengan cara yang susah. Dengan kitabnya, dengan guru agama, dengan sekolah formal dan sebagainya. Kita dapat ilmu Islam itu dengan sempurna. Kita dapat Quran itu dengan sempurna Quran itu. Tapi kena ingat, dengan kesenangan yang kita nikmati pada hari ini, kemudahan agama yang kita nikmati pada hari ini, kemuliaan kita dengan agama yang sedang kita anuti pada hari ini adalah dengan bukan hanya titik penuh, tetapi dengan tumpah darahnya Nabi dan para sahabat. Sampai Islam kepada kita hari ini bukan hanya dengan air mata, tetapi dengan darah yang tumpah, bukan sikit. Banyak, sehingga ada yang mati kerana nak memastikan Islam itu sampai kepada kita. Terbukti pengorbanan mereka. Kita apa yang kita korbankan untuk Nabi? Selawat pun tak semangat. Dahlah selawat tu sikit, tak semangat pula. Rasa cukup dah, rasa banyak dah. Inilah kita pada hari ini. Maka sama-sama kita perbetulkan perkara yang tidak betul ini. Banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Supaya kita menjadi orang yang dikenali oleh Nabi satu hari nanti, insya-Allah. Hadis yang ke-39. Ucapan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni min ummatis salam. Daripada Abdullah bin Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya untuk Allah terdapat malaikat-malaikat yang berlega-lega di muka bumi. Mereka menyampaikan kepadaku salam daripada umatku. Kata Nabi SAW, di atas muka bumi ini ada malaikat yang berlega-lega. Tuan-tuan, makhluk yang paling ramai, yang paling banyak Tuhan jadikan apa? Tuhan jadikan macam-macam. Tuhan jadikan binatang. Banyak binatang yang kita tak pernah jumpa pun.
Kalau semut ni tuan-tuan, berapa jenis semut? Ada semut api yang kita tahu. Semut api, semut merah. Semut mayat pun ada. Yang busuk orang panggil semut mayat. Macam-macam semut. Baru semut. Nyamuk pun macam-macam. Kaki belang, kaki tak belang. Banyak itu serangga punya cerita. Ikan pun banyak lagi yang kita tak pernah makan. Binatang di laut banyak lagi yang mungkin kita tak pernah jumpa. Maknanya banyak jenis binatang. Burung-burung pun macam-macam spesies. Mana banyaknya Tuhan ciptakan binatang. Iblis banyak juga dan bertugas-tugas. Syaitan sama juga. Dan Allah Ta'ala juga cipta manusia. Cipta jin. Cipta alam, cipta bintang, cipta segala macam makhluk-makhluk yang lain. Dan Allah Ta'ala juga mencipta malaikat. Makhluk yang paling banyak Allah Ta'ala cipta makhluk apa? Malaikat. Makhluk yang paling banyak bukan manusia. Tapi makhluk yang paling banyak Allah Ta'ala cipta di atas muka dunia ini, malaikat. Paling banyak. Dan setiap malaikat itu dia ada tugas-tugasnya. Ada yang jaga gunung, jaga gunung. Ada yang jaga pokok, jaga pokok. Ada yang jaga sungai, jaga sungai. Ada yang jaga gunung ganang, dia jaga gunung ganang. Setiap daripada kita sendiri pun ada malaikat di keliling kita. Yang setia dengan kita, dua. Mana-mana pergi pun tak tinggal. Dan ada di antara malaikat yang Allah Ta'ala jadikan untuk membawa rezeki. Ada. Ada yang dijadikan untuk membawa hujan dan sebagainya. Ada yang dijadikan untuk membawa rahmat. Ada yang dijadikan untuk menghalang musibah. Semua ada. Ada yang hanya dijadikan untuk sujud, untuk rokok, untuk semayang. Ada. Maka malaikat ini banyak bilangannya. Berapa bilangannya? Wallahu'alam. Tak ada orang pernah kira dan tak ada orang tahu berapa bilangannya. Allah Ta'ala je yang tahu. Dan malaikat ni dia tak buat kerja orang. Yang jaga pokok, dia takkan pergi kacau sungai. Dia tak kacau. Yang jaga sungai, dia tak pergi sibuk-sibuk pergi ke gunung, jaga gunung. Dia tak ada. Dan dia tak ada nak rebut-rebut jawatan orang. Dia tak macam kita. Kita orang dah beri satu kerja ni, tak cukup rupanya. Nak buat jawatan lain pula, kan nak rebut. Dengar pula ada pertandingan sana, sana pun kita nak rampas. Buat set pula, ada dia jenis jahat gitu juga. Bila ada semua-semua jawatan, tak terbuat pula. Malaikat dia tidak begitu. Dia fokus pada apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan ada satu malaikat yang Allah Ta'ala jadi, kerja dia apa? Dia raun bumi je. Raun bumi. Apa dia buat tuan-tuan? Dalam hadis dia sebut apa? Kerja malaikat yang raun bumi ni, salah satunya apa? Bila mana dia dengar ada orang beri salam kepada Nabi SAW, malaikat ini akan bawa salam itu tadi kepada Nabi SAW. Maknanya, kalaulah kita banyak selawat kepada Nabi, maka selawat daripada kita, salam daripada kita itu, dan nama kita akan disebut kepada Nabi dengan jumlah yang banyak. Kalau 100 kali kita selawat dan salam kepada Nabi, maka 100 kalilah nama kita disebut kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Nama kita disebut begitu kepada Nabi. Kalau sekali-sekali je lah Nabi dengar. Bila nama tak banyak didengar oleh Nabi, agak-agak akhirat esok, bila mana nak ditolong oleh Nabi, Nabi kenal kita tak tuan-tuan? Nama pun jangan-jangan dengar. Muka lagi dah tak pernah tengok. Jarang-jarang dengar. Maka ini di antara amalan yang perlu kita buat. Dan dalam sembahyang menjadi rukun. Dalam sembahyang itu, salah satunya memberi salam kepada Nabi. Betul? Ada? Bila mana kita beri salam kepada Nabi dalam sembahyang? Menjadi rukun dalam sembahyang itu. Ketika mana kita membaca tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarak. Mula-mula kita puji Allah Ta'ala. Selepas at-tahiyyat, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selepas dia puji Allah, selawat dan salam kepada Nabi dalam tahiyat, dan itu rukun. Maka, apakah cukup dengan sekali itu? Tak, dalam sembahyang itu ditambah lagi selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Punya banyaknya tuan-tuan. Dalam sembahyang itu, tuntutan untuk salam dan selawat kepada Nabi. Tapi itu dalam bentuk rukun. Yang kita buat secara tatawuk, secara sukarela ni mana? Mana? Kalau kita sebut makan pun tuan-tuan, makan pun kita ada jadual.
Takkan selawat tak ada jadual. Makan kita ada jadual. Kalau orang yang ikut orang putih, berapa kali sehari? 6 kali sehari makan. Kalau ikut orang putih. Dia ada pagi, breakfast. Lepas tu dia panggil apa? Morning tea break. Ada lagi pukul 10 punya minum. Pukul 10 tengah hari, apa dia panggil? Lunch. Lepas tu petang, dia panggil apa? Afternoon tea break. Ada lagi tea break lagi. Lepas tu, dinner. Lepas tu dia ada satu lagi. Supper. Kalau makan itu dijadualkan, dischedulkan, dijadualkan, takkan selawat tidak dijadualkan. Kalau makan kita boleh atur, takkan selawat kita tak boleh atur. Maka itu nak tanya diri kita. Semalam telah lepas. Setakat semalam punya hari, ada tak 100 kali selawat kita kepada Nabi SAW? Secara khusus, jangan ambil kira dalam sembahyang. Saya dalam semalam sembahyang sunat banyak. Itu rukun dalam sembahyang. Tak baca, tak sah sembahyang. Yang kita baca secara tatawuk, secara sukarela. Duduk selawat. Naik kereta selawat. Ini banyak-banyak mana yang kita buat kepada Nabi SAW. Sedangkan kita nak syafaat Nabi, kita nak bantuan daripada Nabi, kita nak Nabi SAW membantu kita saat tidak ada bantuan lain. Dan tuan-tuan kena tahu, bila mana kita berada di alam barzah, di alam kubur, Al-Hadis pun diceritakan tuan-tuan kan. Apa soalan yang akan ditanya kepada kita? Selain daripada ma rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka. Selain daripada soalan-soalan yang telah kita dengar itu, salah satu daripada perkara yang akan ditanya oleh malaikat, apakah kamu kenal lelaki ini? Tuan-tuan pernah dengar kan dalam talqin? Talqin yang dibaca oleh imam tu untuk siapa? Untuk kita atas ni yang dalam kubur. Dah serah dah. Kita pun dah sebut dah. Kami serahkan dia kepada Engkau ya Allah dengan sebaik-baik penjagaan kan. Dia punya talqin. Yang talqin itu dibacakan dia untuk yang hidup ni dengar. Yang hidup kata, bukan untuk aku, untuk yang dia. Sebab tu kita tak apa-apa dengar sangat. Dia duduk dalam tu dah. Talqin tu dibaca untuk kita yang mendengar. Yang hidup ni. Apa soalan yang ditanya? Mahadar rajul. Siapa lelaki ni? Siapa? Dia berikan gambaran Sayyidina Muhammad Rasulullah dan ditanya kepada kita, siapa lelaki ni? Kalau orang boleh jawab, apa jawapan yang dia ajar ketika mana dalam talqin itu? Dia kata apa? Lelaki ini Muhammad Rasulullah. Aku beriman dengannya dan aku mengikut segala yang dibawa olehnya. Itu jawapan yang kita nak jawab pada saat dalam kubur esok. Tapi kalau kita atas dunia, tak kenal. Nama pun tahu 2-3 je. Selawat pun sikit. Jadi macam mana soalan itu nak dijawab bila mana diberikan soalan siapa lelaki? Itu dia tuan-tuan. Kita semua dah akan ditanya soalan sama je. Soalan bocor dah ada. Soalan dah tahu apa yang akan ditanya. Jawapan pun dah diberitahu hari ni. Cuma yang agak menakutkan kita apa? Yang menjawab itu bukan kita. Tetapi amalan kita. Dasar cerdik kita di alam kubur itu apa? Cerdik kita menjawab soalan bergantung sebanyak mana kebaikan yang kita buat pada hari ini. Macam kita belajar hari ni lah. Seseorang itu boleh jawab soalan periksa bila mana apa? Dia ada ilmu, dia pergi kelas, baru dia jawab soalan. Tapi kalau dia tak datang, kelas pun tak pergi, jadi bagaimana dia nak jawab soalan? Begitulah kita dalam kubur. Jadi bila mana dia tanya soalan tu nanti, mudah-mudahanlah kita antara orang yang boleh menjawab soalan daripada malaikat-malaikat insya-Allah. Satu lagi hadis. Masuk bab baru, kelebihan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sahabat Nabi ni ramai tuan-tuan. Apa maksud sahabat? Apa dia maksud sahabat? Siapa yang kita nak sebut sahabat? Itu kena tahu dulu. Jadi ulama telah memberi tafsiran. Siapa yang hendak dikatakan sahabat ini? Dia kata apa sahabat? Mereka yang pernah hidup sezaman dengan Nabi dan beriman dengan Nabi pada zaman itu. Bila mana mereka hidup sezaman dengan Nabi, sama ada mereka berjumpa atau tidak dengan Nabi, tetapi mereka beriman dengan Nabi, maka itu dipanggil sahabat. Sebagai contoh, ada sahabat Nabi yang dia berjumpa Nabi secara berdepan dan dia mengaku Islam depan Nabi. Itu ramailah, ramai. Tapi ada juga sahabat yang tidak berjumpa dengan Nabi, tetapi beriman dengan Nabi, walaupun dia hidup sezaman dengan Nabi. Ada orang dia hidup sezaman dengan Nabi,
Dia beriman dengan Nabi tapi tak jumpa dengan Nabi SAW. Ada sahabat. Ada sahabat yang dia hidup sesama dengan Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi. Cuma dia beriman dengan Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala ada. Ada orang-orang begini. Antaranya siapa? Antara nama masyhur yang hidup sesama dengan Nabi, beriman dengan Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi. Antaranya Uwais Al-Qarni. Satu orang sahabat kan, kita pernah dengar nama dia. Yang bila mana Nabi nak wafat, Nabi ada bisik kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika itu dengan Umar Al-Khattab juga ada. Tentang nama seorang lelaki yang Nabi kata apa? Kamu pergi cari lelaki yang nama ini. Kamu minta, kalau kamu jumpa dia, minta dia doakan kamu. Siapa orang ni? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Hebat tuan-tuan, tak pernah jumpa dengan Nabi. Tapi beriman. Walaupun hidup sezaman dengan Nabi, tak pernah jumpa Nabi. Beriman dengan Nabi. Namanya disebut saat Nabi nak meninggal dunia. Nama dia disebut oleh Nabi saat Nabi nak meninggal dunia. Itu kata Nabi apa? Siapa di Uwais Al-Qarni ni? Berbisik di dunia, didengar di langit. Itu dia. Manusia yang berbisik di dunia, tapi didengar di langit. InsyaAllah. Kita belum tahu lagi tuan-tuan. Kita jangan kata bisik dunia ni melawang, belum tentu langit dengar. Belum tentu lagi sebab dia tengok perangai. Perangai tak apa senonoh, langsung malaikat tak dengar. Uwais Al-Qarni berbisik di dunia, didengar di langit. Sampai pesanan yang Nabi berikan kepada Ali bin Abi Thalib dengan Umar Al-Khattab, kamu pergi cari lelaki ni. Dan bila mana kamu jumpa lelaki ni, kamu minta dia doakan kamu. Kalau nak kira-kira Ali bin Abi Thalib, Umar Al-Khattab, nak doa apa lagi? Ini semua ahli Badar. Orang yang hijrah dengan Nabi, as-sabiqun al-awwalun. Tak cukup dengan itu, dia kata apa? Asyarah fil jannah. 10 orang yang dijamin syurga. Tiba-tiba Nabi suruh pergi cari orang yang bernama Uwais Al-Qarni, jumpa dia, minta dia doakan. Oh, ni orang hebat ni tuan-tuan. Itu sahabat Nabi juga walaupun tak jumpa Nabi. Okey, hadis 40. Larangan mencela sahabat Nabi SAW. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, janganlah kamu mencela sahabatku. Demi diriku yang berada di tangannya, jika salah seorang daripada kamu membelanjakan emas sebanyak sebukit Uhud, nescaya tidak akan menyamai secupak daripada apa yang mereka belanjakan. Malahan setengah cupak pun tidak menyamainya, kata Nabi. Nabi dah warning kita 1400 tahun dulu. Pesanan ni untuk kita sebenarnya. Nabi kata apa? Jangan sama sekali mulut kamu ada konden, ada kutuk, ada kritik, ada cela. Mana-mana sahabat aku, tak kira mana-mana pun. Bukan hanya sahabat besar, bukan hanya sahabat kecil. Mana-mana orang yang dikatakan sahabat dengan Nabi, maka mulut kita haram daripada mengutuk mereka. Tak boleh. Walaupun ada dalam penceritaan yang kita dengar dalam sirah, yang mungkin kita rasa orang ni betul, orang ni tak betul. Sahabat ni pun tuan-tuan, ada yang sahabat yang melakukan keadaan yang betul dan ada juga sahabat yang melakukan kesilapan. Sahabat bukan Nabi. Ni macam kita juga. Ni macam kita. Tetapi mereka di dalam rahmat dan keredaan Allah. Sebagai contoh, saya sebut dengan tuan-tuan, seorang sahabat Nabi bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Pernah dengar tak nama ni? Ni sahabat tak popular ni. Tak popular nama sahabat ni. Hatib bin Abi Balta'ah. Siapa Hatib ni tuan-tuan? Walaupun tuan-tuan rasa dia tak popular, tetapi di sisi Allah dia sangat popular. Dia ni siapa? Dia ni orang yang berhijrah sama dengan Nabi. Seorang lelaki yang berhijrah bersama dengan Nabi. Ketika mana dapat perintah hijrah daripada Mekah pergi Madinah, dia hijrah. Cukup dengan hijrah? Tak.
Dia di antara 313 orang yang bersama dengan Nabi dalam perang Badar. Ni Hatib bin Abi Balta'ah. Cuma ada satu benda dia pernah buat yang jadi sejarah besar dalam Islam sampai hari ini. Bila mana Nabi dengan para sahabat merancang untuk membuka kota Mekah dalam tahun ke-10 Hijrah kalau tak silap saya. Dalam perancangan nak membuka kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah. Maka para sahabat telah berbincang dengan Nabi dalam mesyuarat. Ketika itu Hatib bin Abi Balta'ah dia dengar. Dalam perbincangan itu ialah bincang nak pergi buka kota Mekah tu dengan tentera. Siapa yang masuk ikut sini, siapa yang datang dari utara, siapa yang datang daripada barat, Nabi bersama dengan siapa. Jumlah tentera Islam itu besar. 10,000 orang. Ramai. Maknanya hari itu datang Mekah, sapu bersih. Kita ambil, kita tak ambil. Perbincangan itu, strategi itu didengari oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ketika mana dia hijrah, dia ada seorang anak di Mekah. Dia ada anak kecil di Mekah. Akhirnya apa dia buat tuan-tuan? Dia ambil kertas, dia tulis surat kepada orang Mekah tentang perancangan Nabi dengan para sahabat ni nak buka kota Mekah. Dia tulis surat. Sedangkan itu strategi perang, itu rahsia. Dia dengar, dia ambil kertas, dia tulis surat dan dia kirimkan kepada seorang perempuan yang nak balik ke Mekah daripada Madinah. Apa tujuannya tuan-tuan? Tujuannya bukan apa pun. Cuma dia kata kalau surat dan maklumat yang disampaikan kepada orang Mekah ini tentang perancangan Nabi ini, orang Mekah akan beri penghormatan dan beri keselamatan pada anak dia. Orang Mekah ni walaupun dia jahat, orang Arab ni jahat-jahat dia apa tuan-tuan. Tapi kenang budi ni cukup hebat orang Arab ni. Sebab itu kita, tuan-tuan yang biasa pergi Mekah, pergi umrah, mungkin ada. Kita ada kawan-kawan Arab yang mungkin yang baik dengan kita. Orang Arab ni begitu. Sekali kita baik dengan dia, kita tolong dia, oh dia kenang budi. Dia kan macam orang kita, orang Melayu. Orang Melayu cepat lupa budi. Cepat. Orang ni tolong macam nak gila, bila dia tak ada jawatan, dah ditendang ni, mampulah dia kata. Orang Arab tak begitu. Maka dia ni tulis surat kepada orang Mekah, beritahu perancangan Nabi, supaya bila mana orang Mekah tahu dan dapat maklumat awal, anak dia diberikan tempat ataupun dilindungi dan diberikan keselamatan. Kerja yang dia buat ni tuan-tuan, kerja jahat. Membocorkan rahsia. Kalau dalam tentera ni, saya tak tahulah tuan-tuan ramai yang jadi tentera, saya ingat. Hukum mati tembak kan. Kalau tentera ni biasa tembak ni pengkhianatan. Sehingga Allah Ta'ala turun wahyu tentang perbuatan Hatib bin Abi Balta'ah. Beritahu Nabi ada satu surat yang dibawa oleh seorang perempuan. Maka Nabi memerintahkan Ali bin Abi Talib dengan sepasukan tentera pergi blok perempuan ni tengah jalan, gampah balik surat ni. Oh tu dia Nabi. Bila mana digampah balik surat itu, dibawa depan Nabi, dipanggil Hatib bin Abi Balta'ah. Nabi tanya dia, apakah betul surat ni kamu yang tulis? Apakah betul kamu yang mengirimkan surat ini? Sahabat ni tuan-tuan, walaupun dia salah, dia tak menipu, dia mengaku ya. Tuan-tuan boleh bayang tak ketika itu bila mana dia mengaku perbuatan itu perbuatan dia membocorkan rahsia besar negara? Sayyidina Umar Al-Khattab ketika itu hunus pedang, letak atas tengkuk dia. Tunggu Nabi kata apa? Putuslah kepala dengan badannya. Depan Nabi. Apa Nabi kata ketika itu tuan-tuan? Kata Umar, simpan pedang kamu, sarungkan pedang kamu. Apakah kamu nak membunuh seorang yang telah diredai oleh Allah Ta'ala kehidupannya? Tuh, Nabi cakap pada Umar bin Al-Khattab, apakah kamu nak bunuh Hatib bin Abi Balta'ah ini yang sudah diredai kehidupannya, yang sudah diampunkan dosanya? Kamu nak bunuh dia ke? Rupanya tuan-tuan, kita tengok dalam hadis, sesiapa yang menyertai perang Badar, Allah Ta'ala mengampunkan dosa seluruh hidupnya. Walaupun dia belum mati lagi. Walaupun dia buat lagi dosa esoknya, dosa itu Tuhan telah ampunkan. Awal-awal siap. Dia ada pas VIP. Dia ada pas VIP. Ini level sahabat. Kita baca cerita, perbuatan Hatib ni perbuatan jahat tak? Jahat. Tapi kita nak kata Hatib bin Abi Balta'ah ni jahat? Oh, bukan kita. Tak boleh sebut begitu. Allah Ta'ala sudah meredai dia
Dia sudah ada tempat di syurga. Dosa dia telah diampunkan oleh Allah Ta'ala semuanya. Walaupun dia buat dosa yang besar, tapi Allah Ta'ala telah mengampunkan dosanya. Inilah tiket besar ni tuan-tuan. Lesen besar betul ni. Macam tempat kita kalau orang kata lesen besar, takut kita. Dia kata dia ada lesen membunuh. Itu maknanya dia something wrong mental dia. Takut tak kita tuan-tuan? Takut. Kalau dia bawa kita pergi godok kita, dia tak kena apa-apa. Kita ke dalam tanah lah. Dia tak ada apa. Dia telah diberikan surat mengatakan dia mental illness, sakit mental. Yang ini nak cakap apa? Tapi Hatib bin Abi Balta'ah itu satu sahabat. Dan mesti ada lagi sahabat-sahabat lain yang melakukan kesilapan. Tetapi mulut kita nak mencela sahabat, haram hukum dia. Sebab itu hari ini jadi perangai. Jadi perangai manusia, orang Islam pada hari ini. Bila mana ada pandangan yang tidak bersama dengan pandangan dia, kutuk orang. Cakap ulama' ni tak betul. Tarikatnya sesat. Ini semualah. Bila kita beri pandangan yang berbeza sikit dengan pandangan yang dipegang, Wahabi. Tahan sikit kena Wahabi. Syiah pun ada. Kena berbeza sikit pandangan. Sedangkan agama itu luas. Awak pegang pandangan ni, dia pegang pandangan ni, kita pegang pandangan ni. Banyak cabang agama. Cuma ketika mana dia pegang pandangan yang berbeza dengan kita hukum dia tak betul. Bukan kerana dia tak betul, tapi kerana jahil kita. Tak tahu. Banyak perkara. Maka mulut kita dengan ringan mencela orang. Sehingga hari ini ada yang mencela para sahabat. Begitu juga dalam peristiwa perang apa dia panggil? Perang Siffin. Perang saudara yang pertama dalam Islam. Di antara Muawiyah bin Abi Sufyan berperang dengan Ali bin Abi Talib. Siapa yang kita nak katakan betul? Ali bin Abi Talib dengan pasukan tenteranya berperang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Menyebabkan kematian ramai sahabat pada ketika itu. Boleh tak kita kata Ali betul, Muawiyah salah? Tak boleh. Boleh tak kita kata Muawiyah betul, Ali salah? Tak boleh. Ali bin Abi Talib ini bukan orang biasa-biasa. Ini sahabat Nabi, menantu Nabi, sepupu Nabi. Orang yang dijamin syurga oleh Nabi. Dia, Ali bin Abi Talib. Siapa penyokong dia, tuan-tuan? Dia disokong oleh sahabat-sahabat besar. Sahabat-sahabat besar menyokong dia. Antaranya siapa sahabat besar yang menyokong dia ketika itu? Ammar bin Yasir. Bayangkan tuan-tuan. Sayyidina Ali ketika itu disokong oleh dalam tentera. Panggil apa di antara pemimpin tentera Sayyidina Ali ketika itu? Ammar bin Yasir. Dan itu kita nak kata Muawiyah bin Abi Sufyan tak betul? Jangan. Muawiyah bin Abi Sufyan itu pencatat wahyu Nabi. Nabi lantik dia mencatat wahyu Nabi. Tak cukup dengan itu, Muawiyah dalam tenteranya disokong oleh siapa? Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Siapa Aisyah ini? Isteri Nabi, tuan-tuan. Isteri Nabi sokong Aisyah. Isteri Nabi sokong Aisyah. Bukan main-main ketika itu. Malah beberapa lagi sahabat besar yang menyokong dalam perang itu, yang berada bersama dalam perang itu, antaranya siapa? Talha bin Ubaidillah. 10 orang yang dijamin syurga. Juga berada dalam perang itu Az-Zubair bin Al-Awwam. Orang yang dijamin syurga juga oleh Nabi. Jadi kita nak cakap apa? Kesimpulannya, jangan cakap apa-apa. Itu dia. Kedua-duanya betul, kesemuanya betul. Sahabat Nabi SAW tidak ada yang silap dan tidak ada kejahatan yang mereka buat. Cuma mereka berjuang atas ijtihad mereka masing-masing. Itu dia. Kemudian kata Nabi apa? Nak bandingkan sahabat dengan kita, dia kata apa sikit? Kalaulah kita membelanjakan ataupun bersedekah, berwakaf emas sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud tu besar, tuan-tuan. Kalau kita keliling Bukit Uhud tu, dia punya saiz dia keliling je 8 km. Keliling tu 8 km, belum kita naik ke atas lagi. Keliling tu. Saya tak tahulah kalau ada jemaah umrah ataupun jemaah haji yang pernah mendaki Bukit Uhud, ada. Yang kita dengar orang pergi tengok Gua Hira ada. Jabal Nur je. Saya tak pernah dengar lagi. Saya pun selama saya hidup ni tak pernah lagi mendaki Bukit Uhud. Tak tahulah tuan-tuan kau ada pergi sana mendaki Bukit Uhud. Kalau tuan-tuan mendaki Bukit Uhud, maknanya tuan-tuan tak pergi masjid lah maknanya. Sibuk mendaki bukit je. Ada orang yang jumpa saya, dia kata, Alhamdulillah lah Ustaz. Saya masa ni pergi umrah, dia kata.
Dapat naik Gua Hira tu 2 kali, dapat pergi Gua Sur. Saya penuh-penuh. Saya kata dia tu bila pergi masjid ni? Dia mendaki bukit sampai 2-3 kali. Dan bila pergi masjid? Kita pergi umrah duduk Mekah pun 9 hari. Ya. Kalau dah pergi mendaki tu 3-4 hari, kata bila pergi masjid? Tak payahlah buat kerja gitu tuan-tuan. Sekali nak pergi tengok boleh lah. Dah tengok tu cukup lah. Kalau tuan-tuan tanya saya selama haji, selama umrah, adalah beberapa kali saya pergi. Sekali je saya pergi tengok Gua Hira itu pun pasal orang ajak pergi. Jomlah pergi, puas pujuk. Sekali kita pergi, balik. 2 hari tak pergi masjid. Sakit kaki. Dia karut dengan itu. Mengarut kerja buat macam ni. Mengarut betul. Tapi tak apalah. Siapa nak buat-buat. Pakat-pakat masuk. Berebut-rebut nak sembahyang dalam Gua Hira. Dia kata, jomlah ustaz sembahyang jadi imam. Saya kata daripada sembahyang ni, sembahyang macam haram. Tak ada syariat pun sembahyang dalam Gua Hira ni. Yang pergi sibuk nak sembahyang situ. Buat apa? Nabi pun selepas Nabi menjadi Rasul, Nabi tak ada riwayat yang menceritakan Nabi naik lagi Gua Hira sembahyang dalam tu. Tak ada. Dan tak dengar amalan sahabat kau pergi naik Gua Hira tu pergi sembahyang. Tak ada. Kita je orang Malaysia je pakai kat Gua. Orang Malaysia, orang Indonesia dengan orang India. Dia memang pelik-pelik sikit ni tu. 3 bangsa ni dia pelik sikit. Tu kita naik tu, orang Turki pun kita jangan jumpa naik Gua Hira ni. Ada orang India atau Pakistan, tak tahulah. Dia kuasa sama je. Orang Malaysia, orang Indonesia. Dia memang suka yang pelik-pelik gitu. Dia kata apa? Kalaulah seorang daripada kamu membelanjakan emas sebesar Bukit Uhud, belanja, wakaf, sedekah. Kata Nabi apa? Nescaya kalau ditimbang perbuatan itu, ditimbang amalan itu dengan amalan para sahabat yang hanya membelanjakan secupak, maka dia kata amalan sahabat yang secupak ini tadi lebih berat daripada orang yang belanja segunung Uhud dengan emas. Kata Nabi, kalau setengah cupak pun tak sama lagi, dia kata. Setengah cupak amalan sahabat dengan segunung Uhud amalan kita, kalau timbang, berat setengah cupak. Masya Allah. Sahabat ni. Pasal apa tuan-tuan? Kenapa? Kerana mereka beribadat bukan hanya ibadat, tapi hati. Hati itu, perasaan itu. Tuan-tuan pernah dengar? Kita baca dalam sirah kan? Bagaimana sahabat-sahabat Nabi. Ketika mana azan, mendengar nama Nabi, pengsan. Siapa sini yang pernah azan sama pengsan? Tak keluar suara dia lah. Dia azan menggigil. Kita ingat dia takut ke Nabi, takut ke Tuhan. Tak, takut ke mic. Takut ke mic tu je. Sedangkan para sahabat dengar nama Nabi sampai pengsan. Dengar nama Allah ni sampai menggigil, otak-otak ni. Ada sahabat yang sembahyang, bila mana ayat Quran menceritakan tentang azab, sampai ni dengar bunyi tulang menggigil. Itu nilai rupanya dari sisi Allah. Jauh dengan kita yang buat banyak tapi gigil pun tak ada. Jangan kata menggigil, tengah sembahyang pun tidur. Allah rokok. Tengah sembahyang tidur, 2 rakaat subuh. Macam mana tuan-tuan? Kerana itu, nak tiba-tiba kita nak kutuk sahabat, tak boleh. Maka jalan kehidupan sahabat itu adalah jalan yang nak kita ikuti. Jalan baik yang dibuat oleh sahabat itu, maka itulah jalan yang kita nak ikuti. Maka sebab itu, bukan hanya kena tahu saja cerita Nabi, betul. Cerita tentang Nabi ni memang kita kena tahu banyak. Jadi jangan tinggalkan juga cerita tentang sahabat-sahabat. Sebab itu, kalau kita nak mencintai Nabi, bagaimana cara kita nak mencintai Nabi? Tengok bagaimana cara sahabat mencintai Nabi. Yang mana kita boleh ikut, kita ikut cara itu. Kerana cara penzahiran kecintaan mereka kepada Nabi itu diterima oleh Nabi SAW. Cara mereka menzahirkan cinta mereka kepada Nabi menyebabkan Nabi gembira. Maka kita ikut cara mereka itu, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dorongkan kita menjadi orang yang menzahirkan cinta pada Nabi, bukan cinta Nabi saja, juga kepada para sahabat. Sebab itu dalam selawat kita baca kan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, itu selawat pada Nabi. Wa ala alihi, dan kepada ahli keluarganya. Ada orang kata wa ala alihi, alihi itu Ali. Siapa pula mengajar itu Ali? Wa ala alihi, bukan wa ala alihi. Wa ala alihi, dan ahli keluarganya. Kemudian disebut apa? Washabi, dan kepada para sahabatnya.
Nabi mengajar selawat begitu kepada orang supaya orang sebut keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan sahabat Nabi ajma'in, keseluruhan. Bayangkan, selawat kepada sahabat pun ada. Oh, itu hebatnya para sahabat ni, tuan-tuan. Oleh kerana yang demikian, jangan ada di antara kita yang terjebak dengan perangai-perangai orang-orang yang tak sihat, kutuk sahabat, kutuk pandangan yang berbeza, kutuk ulama. Biarlah orang nak kutuk, kalau kita boleh tegur, kita perbetulkan. Tapi kalau tak boleh nak tegur, mulut kita jangan menyokong, perbuatan kita jangan menunjukkan kita bersetuju dengan dia. Cukup, diam saja. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dorongkan kita dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti dulu setakat ni. Mudah-mudahan 2-3 hadis yang sempat kita kongsi pada pagi ini, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kebaikan dan manfaat kepada kita. Yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak baik itu atas jahil, lemah dhaif diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la man yatma'una syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.